Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, mukhtasar pada kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dah tengah bincang ba'agi lagi. Fasal pada menyatakan sa'i. Bermula segala wajib sa'i itu empat perkara wajib dalam sa'i ni. Pertama, memulai berjalan daripada Safa hingga sampai ke Marwah. Dia kena start Safa, tak boleh start dari Marwah, dia kena start daripada Safa ke Marwah. Yang kedua, memulai berjalan di Marwah hingga sampai ke Safa. Nah, dan pada ketiga kalinya dari Safa ke Marwah, dan pada keempat kalinya daripada Safa dan pada 5 kalinya daripada Safa ke Marwah, 6 kalinya daripada Marwah ke Safa, dan pada 7 kalinya daripada Safa ke Marwah. Jadi sekali tu dia kira Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Yang kedua lah, Marwah Safa ke Marwah, yang ketiga pula Safa ke Marwah 3 ni. Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa ni, Safa ke Marwah 7 dah. Jadi 7 tu dia akan habis ngelah juga pada Marwah lah. Yang kedua lah. Yang ketiga dah, hendaklah ada sa'i itu 7 kali seperti yang tersebut itu. Maka jika syak ia akan bilangannya, maka hukumnya seperti yang tersebut itu pada tawaf. Syak pertama pun dia kira atas, kira kaedah dia tak akan syak kecuali 1 Safa ke Marwah mestilah ya 1 ataupun 3 ataupun 5 atau 7. Tak boleh ni kau ni tak boleh dah pasal kaedah dia. Antara 1, 3, 5, 7. Kalau begitu daripada Marwah ke Safa, sama ada 2 ada 4 atau ni dah. Dia tak akan waswah ni ke 7 ke 5 ke ni ke tak boleh. Dia kena ambil agenak lah. Yang keempat, hendaklah sa'i itu kemudian daripada tawaf. Lepas tawaf baru sa'i. Tak boleh sa'i dulu sebelum tawaf dah. Rukun atau daripada tawaf rukun atau tawaf qudum, selama belum lagi ia berhenti di Arafah. Kalau berhenti di Arafah yang lain cerita dia lah. Jadi sebelum berhenti di Arafah, maksudnya tawaf rukun ke apa, ia kena ada sa'i lah. Tawaf qudum ya dah, tawaf umrah kau kena ada sa'i lah. Dan jika ada antara tawaf dan sa'i itu perceraian yang lanjut sekalipun lah. Jadi lama setaman apa dia kena tak lesah lagi selagi dia tidak sa'i ni. Tawaf dan sa'i tu lama pun, cerai lama, masa lama pun dia kena suduh lah. Dan makruh mengulang dia, maka jika ditakhirkannya hingga kemudian daripada tawaf wida, makruh. Sebab semula tak boleh, tak kira had dulu lah. Kalau takhir hingga kemudian daripada tawaf wida pun makruh juga dah. Maka wajib atasnya mengulang tawaf wida ni. Tawaf wida tu macam tak jadilah. Kalau dia lepas tawaf wida, dia buat apa sa'i, dia kira tak jadi tawaf wida tu, kena tawaf mula. Pasal tawaf wida ni kena mengelah dengan tawaf, dia tidak ada sa'i lepas tawaf wida ni. Tawaf selamat tinggal kan. Dari kerana tempat tawaf kemudian daripada selesai rukun haji, makanya telah wajib menjalani segala perjalanan antara Safa dan Marwah dengan dijejakkannya tumiknya dengan tumik yang ia berjalan daripadanya. Start tumik lah, daripada ujung kaki dia, dan jari kakinya tempat yang ia pergi kepadanya. Dia kena molek lah. Demikianlah dikerjakannya pada tiap-tiap 7 kali itu. Biar betul sampai molek lah, hingga dinaikkannya setengah anak tangga Safa, betul-betul naik atas Safa lah. Maka hendaklah ia memeliharakan perjalanannya daripada ia meninggalkan suatu perintah tersebut itu. Dia kena jaga maulid lah, biar dia tidak tinggal daripada tempat tu, biar dia yakin naik betul-betul Bukit Safa, betul-betul yakin naik Bukit Marwah ni. Dan demikian lagi jika ia berkenderaan, rangka hendaklah ia memeliharakan akal kenderaannya, biar kenderaan dia biar lepas sungguh dah. Kali naik kursi roda ke atau usung ke apa pun, biar betul-betul lepas daripada itulah Safa dan Marwah, biar betul sahabat dah. Syahadat adalah sunat sa'i itu amat banyak perkara sunat sa'i ni. Pertama, hendaklah apabila sudah sembahyang tawaf, apabila sudah sembahyang tawaf dia, sembahyang sunat tawaf dia, maka lalu ia kepada Hajar Aswad
disertai istilam akan dia, kemudian maka dikeluar ia daripada babus safa kerana sa'inya. Apabila dia tawaf, sudah tawaf, dia semayang tawaf. Lepas tawaf tu dia pergi kepada Hajar Aswad. Lepas tu istilam akan dia lah, cium kalau boleh kan. Dah. Kemudian keluar kepada babus safa lah, baru lagi ke safa lah, nak buat sa'i dah. Tu sunat dia dah. Kalau boleh gitulah, lepas tu tawaf, semayang sunat tawaf. Lepas tu pergi cium Hajar Aswad dulu, barulah pergi kepada Safa ke Marwah, baru pergi ke Safa lah, baru buat sa'i. Sunat sa'i lagi kedua, bagi lelaki hendaklah ia menaiki Safa dan Marwah sekira-kira seperdirinya tingginya. Jadi setinggi diri dia lah, maksudnya tinggi sikit lah, bukan rendah. Tina tu boleh rendah, orang jatuh ke setinggi yang boleh lah, sampai ke tinggi lebih tinggi daripada tinggi dia daripada bawah lah, gitu lah, lebih kurang lah. Yang ketiga dah, sunat dalam sa'i ini membaca zikir dan doa, kemudian daripada naiki demikian bunyinya. Naik bukit Safa tu baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, alhamdulillah ala ma awlana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadihil khair, wa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ini lah sunat baca ni lah. So di atas bukit Safa lah. Jadi Allah jua yang maha besar, senyata tiada Tuhan hanya Allah. Bahawa Allah jua yang maha besar. Dan bagi Allah jua segala puji-pujian. Allah jua yang maha besar pada barang yang ditunjukinya akan kamu dah. Dan bagi Allah jua segala puji-pujian pada barang yang dimudahkannya akan kamu. Tiada Tuhan hanya Allah, asa ia tiada Tuhan yang lain lah, kecuali Allah lah. Tuhan hanya Allah, ia esa tiada sekutu baginya jua yang menghimpunkan segala puji-pujian. Dan ia jua Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Pada tangan kudratnya jua dah. Pada tangan kudratnya kuasa dia dah. Pada tangan kudratnya jua kebajikan dah. Dan ia jua atas segala sesuatu amat kuasa. Tiada Tuhan hanya Allah saja dah. Selain Allah tak ada lah, Tuhan Allah saja. Sampaikanlah janjinya. Sampaikannya janjinya dan ditolonginya akan hamba-Nya dan pecahkan segala tentera kafir. Esok ia tiada Tuhan hanya Allah semata-mata dan tiada kamu sembah melainkan ia dengan tulus ikhlas baginya jua agama. Jikalau di kebencian segala kafir sekalipun, setelah itu maka walaupun kafir benci belaka sekalipun habis kat itulah masuk daripada doa zikir tersebutlah, masuk di atas Safa dah. Setelah itu maka sunat minta doa ia akan barang yang dikehendakinya daripada kebajikan dunia dan akhirat. Maka hendaklah ia mengulang-ulangi segala doanya tersebut. Itu naik 3 kali dah. Doa tu baca bukan sekali, 3 kali dah. 3 kali baca doa macam tadi dah. Dah. Ataupun baca doa mana-mana pun 3 kali dah. Kemudian daripada tiap-tiap kali daripada 7 kali dah. Doa-doa mana pun boleh 3 kali lah, dia kata dah. Menggulang-gulang 3 kali tu nampak sungguh lah gitu dah. Daripada tiap-tiap kali, daripada 7 kali tu naik siapa gitu. Marwah begitu juga dah. Baca kalau boleh kat doa sani ataupun doa-doa lain ulang 3 kali moleknya dah. Cuma gitulah, lebih kurang lah. Kalau tak lama doa lambat pula sudah dah. Lepas tu ramai dah. Yang keempatnya hendaklah ia dengan tiada berkaus stokinya jika dapat lagi terpelihara kakinya daripada kena najisnya. Jadi dia tak sepakai stokin, pakai kaki ayam moleknya dah. Tak sepakai kasut selipar ke apa dah. Kelima dengan air semayang. Dah. Jadi dia katanya benda wajib ni 4 perkara tu. Kelimanya kena ada air semayang dah. Macam semayang juga sa'i dan macam tawaf jugalah. Keenam menutup aurat. Keenam dah wajib dalam sa'i. Yang ketujuh menanti ketika sunyi daripada berpadat-padat.
Mana maksudnya tak boleh padat tak? Wajib ke sunat? Dia kata benda wajib. Tak. Pada yang ke-8 mawalat antaranya dan antara tawaf supaya lepas daripada ikhtilaf ulama. Yang mewajibkan ya. Jadi maksudnya kita berterusan lah. Bukan tangguh tadi. Kita kata boleh tangguh tak. Tapi maksudnya terus lepas tawaf terus sa'i dan lah tak salah tangguh lah. Untuk elak khilaf ulama dah. Yang ke-9 mualat antara tiap-tiap kali daripada 7 kali. Dah. Jadi tak salah berhenti lama lah. Walaupun itulah. Itu macam tawaf lah. Maksudnya kita sudah lah 7 kali lah. Dan makruh pada sa'i berhenti tak kali ia mengerjakan sa'i. Jadi makruh lah. Kalau berhenti tu lama ke. Berhenti dah. Berhenti mata. Tak boleh. Kalau boleh sudah lah. Dan demikian lagi makruh berhenti antara tawaf dan sa'i dah. Lama duk berhenti. Lama antara tawaf dan sa'i tu cepat-cepat buat sa'i lah sepatutnya lah. Ke-10 hendaklah ada ia berjalan pada permulaannya kali sa'i dah. Dan kesudahannya dengan berperlahanan. Dan pada kelimanya dengan berlari-lari. Pada laki-laki jua jika ada ia kuasa. Demikian lagi jika ada ia berkenderaan maka hendaklah digerakkannya kenderaannya dan sunat. Jadi sebenarnya ada tanda ijaz tempat kita berlari-lari tu. Lepas tu lain jalan perlahan lah. Antara tanda hijau juga pada tempatnya kita boleh unggah sikit lah. Bagi laki-laki bukan perempuan lah. Dan sunat membaca doa ini, Rabbi warham wa tajawaz amma ta'lamu annaka antal azzul akram. Jadi hai Tuhanku, ampunkanlah dan dari kesalahanku dan maafkanlah barang yang dosa yang engkau ketahui bahawasanya engkau jua Tuhan yang amat besar lagi amat mulia. Dan tiada sunat yang demikian itu pada perempuan hungga dan khunsa. Maka tempat berjalan dengan berperlahanan tu itu adalah ia masyhur. Jadi ada dah aku tahu dah tanda hijau tu hungga sikit. Dan tempat berlari itu adalah ia antara 2 mil. Dua batu tu yang hijau dah, 2 tanda hijau suatu pada penjuru Masjidil Haram. Dan yang kedua berhubung dengan rumah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dah. Dan lain daripada tempat itu maka hendaklah ia berjalan dengan berperlahanan jua, jalan biasalah. Antara tanah hijau tu ya dia unggah sikit untuk lelaki bukan untuk perempuan lah. Fasal pada menyatakan wukuf di Arafah. Ni rukun haji dah. Iaitu berhenti di Arafah dan barang yang ta'aluk dengan dia. Bermula wajib wukuf itu pada suatu suku daripada bumi Arafah dah. Satu bahagianlah mana-mana tempat di bumi Arafah. Jikalau sekejap sekalipun wukuf dia berhenti sekejap pun pada waktu dia lah. Kemudian daripada gelincir matahari pada hari Arafah, maksudnya lepas Zuhur tu bagi kira dah. Lepas Zuhur 9 Zulhijjah. Iaitu 9 hari bulan Zulhijjah lah. Lepas Zuhur 9 Zulhijjah duduk semata. Kepada dan kafalah cukuplah jika ada hadir mahram pada bumi Arafah. Muhrim pada bulan Arafah dalam waktu itu masa-masa mana pun tak apalah. Jikalau ada ia lalu dengan tiada berhenti sekalipun atau dengan tidur sekalipun atas kenderaan tidur kan selalu ke situ jadi dah. Dan disyaratkan hendaklah ada ia akil. Maka tiada bagi berakal lah bukan gila dah. Maka tiada kafar cukup wukuf serta pitam atau gila dah. Masa je wukuf tu pitam kau gila kau tak pada dah. Atau mabuk pun tak boleh. Dia kena berakal masa duduk di wukuf di Arafah. Tidur tu tak apa lagi dah. Dan jatuhlah haji yang gila itu sunat jua dah. Orang gila ke apa tak jadi wajib dah. Dia sunat. Dan kekallah ia waktu wukuf itu hingga fajar hari raya haji dah. Jadi sampai subuh. Wukuf dia daripada start Zuhur 9 Zulhijjah sampai ke subuh 10 Zulhijjah lah. Itu wukuf tu. Hingga fajar hari raya haji seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Arafah qabla an yatlu'a al-fajr faqad adraka al-hajj. Yakni barang siapa mendapat ke Arafah dahulu daripada terbit fajar, maka senya dapatnya lah haji. Jadi kalau dia dah sempat wukuf di Arafah sebelum subuh 10 Zulhijjah dapat dia haji dah. Syahadah adalah sunat wukuf itu amatlah banyak. Pertama hendaklah ada ia hadir di Arafah pada malamnya.
pada malamnya dah sebelum 9 Zulhijjah malam tu molek dah kalau siapa dulu dah. Dan siangnya sebelum zuhur dah. Tu molek dah. Sunat dah. Dan tiada kena dam bagi barang siapa yang keluar daripada Arafah dahulu daripada masuk matahari. Sebelum maghrib dah. Tadi orang yang keluar dia kena zuhur, kata siapa zuhur tak boleh lah. Lepas zuhur tu dia keluar tu tak kena dah lah walaupun sebelum maghrib dah. Molek dah sampai lepas maghrib dah. Keluar dahulu daripada masuk matahari, masuk maghrib lah. Jikalau tiada kembali kemudian daripadanya sekalipun dah. Tak kena dah lah. Dia kira tak apa lah. Start zuhur. Masa lepas zuhur sementara tu gilal tubik dah. Tak boleh main zuhur pun tak apa. Biasa kedai masa tu zuhur dah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man ata Arafah qabla al-fajr lailan aw naharan faqad tamma hajjahu dah. Yang bahawasanya barang siapa datang ke Arafah dahulu daripada fajar. Ni siapa ke Arafah sebelum subuh lah. Nah, antara zuhur dengan subuh 10 Zulhijjah dah. Zuhur 9 Zulhijjah hingga subuh Zulhijjah antara tu lah. Siapa sebelum subuh pada malamnya atau siangnya dah. Dah. Fajar 10 Zulhijjah ataupun siang 9 Zulhijjah, maka tamamlah, cukuplah hajinya. Tetapi sunat baginya dam dah. Dia kata sunat dah. Dan iaitu dam tertib dan takdiri, supaya keluar ia daripada ikhtilaf ulama yang mewajibkan dia. Ini secara umum lah, tapi secara umum tidak. Masa kita tak cara dah. Tapi ada ulama akan kata kena dam kita lah. Kedua, mengucap tahlil dan tarafdalnya itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Jadi ucapan ni banyak-banyaklah tahlil ketika di wukuf di Arafah ni, banyak-banyak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Kuatlah buah-buah tu walaupun kita rasa nak tambah ilmu pun kita ambil masa lain lah. Masa tu masa beribadah. Yang ketiga, sunat pada Arafah ni, ketiga mengucapkan takbir dan talbiyah dan tasbih dan tilawatul Quran. Dan terutama itu membaca suratul Hasyr. Baca Quran banyak, tasbih banyak, baca suratul Hasyr. Dan mengucapkan selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak apa boleh masa di wukuf di Arafah. Dan terutama selawat itu yang dalam tasyahud. Selawat ni sepakat ulama dah. Siapa yang kata lain sesat dan boleh jadi kufur dah. Menentang Nabi dah. Selawat yang terbaik semua ulama sepakat. Selawat hak Nabi ajar dah semaya dah. Selawat tasyahud akhir lah, atau selawat Ibrahimiyah. Selawat ada rekod 100 selawat lah, apa selawat pun. Setara mana ayat fadilat setara mana. Dah, kalau kita percaya lebih daripada selawat hak Nabi ajar, rosak akidah dah. Jadi memang lah yang bukan lego abang ni nak ni masalah setengah tok wali tok ni. Dia beri ijazah selawat dia beri ijazah. Ijazah ni bukan tradisi Islam, ijazah ilmu amalan ni ijazah tradisi keilmuan Islam, sanad kita dah. Ni kisah tasawuf ke pun tu kata ke, ya sanad amalan tu hak rekod tok wali tok guru dia tu lebih besar pada sanad kita. Hak berat lagi lebih besar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jadi masalah. Yang merosakkan. Satu segi ia adalah benda yang tidak merosakkan akidah, tapi kalau percaya lebih daripada hak Nabi boleh rosak akidah ni. Boleh tahap tu dah. Kerana Nabi telah ajar berdasarkan wahyu, Nabi bukan kecil biasa dah. Dah Nabi ni wahyu ni yuha ilahi dah. Jadi semua tu diwahyukan kepada Nabi, tak kira lah Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi dah. Tiba-tiba pakai hak tak boleh dah. Itu masalah. Jadi selawat yang terbaik ialah selawat di Arafah, selawat Ibrahimiyah, selawat hadal tasyahud. Dan hendaklah diperbanyakkannya segala yang tersebut itu daripada permulaan berhenti di Arafah hingga kesudahan kembalinya. Dah. Berarti apa siapa aku baliklah siapa aku keluar daripada Arafah dah. Kalau tidak tak berhentilah kita jangan tak berhenti beribadah, berzikir, baca Quran, selawat ke apa dah. Yang keempatnya sunat ketika Arafah ni hendaklah diperbanyakkannya menangis serta segala perkara-perkara tersebut itu dengan takutnya lagi sangat merendahkan dirinya serta menghadirkan hatinya. Jadi bukan zikir saja, kalau boleh ke hati perut tu berasa kecut perut dah. Rasa takut akan Allah SWT semasa
wukuf di Arafah, berasa gerung, berasa hebat Allah dah. Berasa gerung lah pada mahsyar gua dah. Biar kita memikir kuat-kuat tentang kehebatan keagungan Allah SWT dah. Amal hati ni besar dah sehingga mengatasi amal zahir kalau kita hajati molek. Yang kelima, sunat ketika Arafah ni hendaklah ada pada tiap-tiap doa 3 kali itu dimulainya dengan tahmid dan tamjid dan tasbih serta dengan selawat dan salam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai doa kita ni start dengan puji Allah. Apa tu setiap dengan itulah selawat gitu lah lebih kurang dah. Lepas tu baru doa kita, jangan tinggal puji Allah dan selawat dah. Dan disedahinya yang demikian itu dengan amin. Sudah doa tu dengan amin. Dan diangkatkannya kedua-dua tangannya, jangan melampau keduanya daripada kepalanya dah. Walaupun doa sungguh pun jangan lebih daripada kepala lah kata doa dah. Dan makruh berlebih-lebihan membaca segala doa itu dengan nyaring suara dari doa tu, bukan suara nyaring. Masing-masing molek tu, bukan dipimpin oleh orang hak moleknya dah. Masing-masing doa dah. Dan lagi makruh membaca doa itu dengan sajak ni. Berlagu-lagu dah. Nyanyi, bersajak ni. Patung, pesyair ke apa tak molek dah. Doa tu dengan kita, dengan hati kita yang penting dah. Dengan perasaan jiwa kita dah. Yang keenam, sunat wukuf semasa wukuf di Arafah hendaklah yang wukuf di Arafah itu menghadap kiblat tak kala minta doa dan lainnya. Jadi menghadap kiblat straight lah moleknya. Yang ketujuh, hendaklah ia dengan taharah. Dia dalam keadaan taharah suci ketika berada di Arafah ni. Kedelapan, menutup aurat supaya hasil kesempurnaan hal haji dah. Jadi moleknya dalam keadaan tutup aurat samalah semasa wukuf di Arafah ni. Yang ke-9, hendaklah ayat dalam panas kerana tiada warid daripada Nabi SAW bahawa ada ia bernaung di Arafah melainkan kerana uzur. Kalau boleh tak payah teduh, tapi biasa kita duduk dalam kemah panas doa dah. Tak tahan nak kan lah. Atau kerana kurang doanya atau zikirnya sebab panas itu. Kalau siapa ke dia tak boleh nak doa, nak zikir kuat ke panas, sakit tubuh, nak demam ke diri, baik dia masuk dalam kemah lah nak kan dah. Kalau tidak kak, molek jemur tengah panas lah. Tapi ketahanan lah. Ke-10 dia, sunat ketika Arafah ni hendaklah ia mencari pada tempat Nabi Allah berhentilah. Iaitu di sisi batu yang besar. Hampir di bawah Bukit Rahmah. Ni pekat bubuk ni. Bukit Rahmah ni. Ya, ia pada sama tengah jalan Arafah ni. Tengah-tengah jalan Arafah lah. Maka yang demikian itu sunat bagi lelaki sajalah. Jua dah. Ada hotel tidak sunat di situ. Dan sunat bagi perempuan dan khunsa itu berhenti di tepinya, tak payah sampai ke bukit itulah, di tepinya. Tetapi jika sukar atas perempuan dan khunsa itu berhenti di sana, maka tiadalah sunat baginya demikian itu. Kalau siapa suka menyusuh ni, tak sunat lah. Tapi gitulah, orang itu betul-betul ramai ni. Gebuk ke dia lah dia. Yang ke-11 ni, sunat ketika wukuf di Arafah hendaklah sembahyang jamak takdim bagi musafir jua, tiada bagi mukim. Iaitu menyembahyangkan asar dalam waktu zuhur pada Masjid Ibrahim AS awal waktu. Jadi mengikut mazhab kita ni, dia sepakatlah molek dengan jamak ni. Adakah jamak qasar ataupun jamak tamam ni, tu ada bincang lah. Tapi mana pun molek jamak lah. Jadi jamak takdim lagi musafir, ada kata musafir dah. Tapi walaupun kita duduk Mekah ni, kita sebenarnya musafir dah. Kalau ikut sebenarnya ada mazhab ulama tu, mazhab lain tu kata tak sah mai berat ni. Dia kata dah kena jamak. Masa dia wukuf di Arafah ni, dia kena jamak lah mana dah. Tapi kita ni tahu orang pak kita ni ialah kalau dia kira tak musafir tak payah jamak lah semai zuhur suku asar suku dah. Tapi Nabi ni jamak sini kerana sukar berkali dia sebab nak kumpul orang ramai ni payah. Sini pun sebut di Masjid Ibrahim AS awal waktu dia. Masa awal waktu semaya zuhur di Masjid Ibrahim di wukuf di Arafah dia ada sebuah masjid. Di Arafah Masjid Ibrahim tu. Situ semaya jamak molek dah. Kalau orang semaya kemah, masalahnya carilah juga orang di masjid tu je. Moga ramah sangat dan payah nak pergi jauh kat Allah juga dah. Pasal luah-luah tu nak pergi sampai situ tu payah. Biasanya orang semaya di kemah masing-masing. Gua nak semaya kemah masing-masing nak jamak atau tidak? Ada perbahasan, ada kata musafir tak boleh lah. Masak kita ni, gitu. Masak lain tu tak kira musafir tak. Masuk haji ni macam musafir dah. Nabi buat dah. Nabi buat. Dia orang lain ikut belakang. Tak kira orang dekat nak Mekah, orang kuasa tu dah. Tak musafir ikut Nabi semai jamak belakang.
Cuma timbul khilafnya apabila di zaman Osman. Osman tu start dia. Hak tu jadi dikenal nama tu. Osman ni start dia semaya tidak dia tidak semaya tak ada semaya jamak juga dia, tapi tidak semaya qasar, tapi dia belanja tamam penuh ni. Tak apalah, kita baca sekat tu lah. Kita baca lah kali hak detail lah. Yang ke-12, sunat ketika wukuf Arafah mentakhirkan maghrib kepada isyak bagi musafir ni. Tapi takdimnya situ. Takhir pula pasal gerak tu. Nah. Takhir tu zuhur dengan asar. Dah semaya zuhur dengan asar masuk dalam 9 Zulhijjah. Semaya zuhur dengan asar. Lepas tu start nak gerak dah. Dah gerak lalu pun boleh dah. Walaupun molek lepas maghrib tapi gitulah ramai ada dah geraknya. Lepas tu berjalan sampai ada tepat lepas ni pula. Masa semaya maghrib tak payah berhenti. Jamak takhir dia. Jamak takhir siapa ke tepat lepas kepada wukuf Arafah lah nak pergi Mina pula dah. Siapa ke Mina ke apa? Siapa ke Mina lah kita kata dah. Semaya baru jamak takhir lah. Jadi tak perlu bagi musafir. Kita kata gitulah, kita musafir tak kalau kira. Supaya ia jamak takhir di Muzdalifah, bukan di Mina, di Muzdalifah dah sebelum siapa ke Mina. Dan tempat sunatnya itu jika ia sembahyang di Muzdalifah dahulu daripada lalu waktu ikhtiar. Bagi waktu isyak. Dah. Dan jika tiada demikian maka sunat baginya menyembahyangkan tiap-tiap sembahyang pada waktunya. Dah. Kalau nak pergi ke siapa ke Muzdalifah, tolak selepas asar ke apa dah. Jadi maghrib tu tak payah berhenti. Semaya di Muzdalifah, siapa di Muzdalifah tu semaya maghrib dengan isyak jamak takhir. Tu sunat dia kata dah. Dan jika tiada demikian bukan semaya di Muzdalifah dah. Jadi tak perlu dia kata dah. Semaya masing-masing waktu lah. Adapun yang tiada musafir maka tiada harus baginya jamak takhir. Dia kata gitulah. Ikut mazhab kita ni gitu faham dia. So lagi lah cukur dah. Tu sudah cukur lepas tu wajib aja lepas ni lah. Fasal pada menyatakan segala halaq yang cukur iaitu bercukur atau menggunting rambut kepala. Bermula sekurang-kurang bercukur itu halaq tu iaitu menghilangkan 3 helai rambut daripada rambut kepala dengan dicabut atau ditunu, dipotong atau digunting atau dicukur. Sama ada ia sekali atau 3 kali. Tak kisah dah asal cabut dia. Maka tiada kafar tidak cukup sekurang daripada 3 helai lah. Ini cukup 3 helai tu baru kira cukup dah. Dan sunat bagi barang siapa yang tiada berambut pada segala kepalanya atau setengah kepalanya, hendaklah ia melalukan penyukur itu pada tempat yang tiada rambut. Lalu saja dah. Supaya serupa ia dengan orang yang bercukur. Nampak macam cukur padahal tak ada rambut dia. Dan lagi sunat ia mengandam misainya dan janggutnya. Dah. Dan lagi sunat mentakhirkan mencukur tu halak tu kemudian daripada melontar batu Jamratul Aqabah 3 hari raya dah. Moleknya cukur tu ngelas sekali. Lepas dia melontar batu Jamratul Aqabah. Dah. 3 hari raya. Dan mendahulukan daripada tawaf ifadah. Sebelum tawaf ifadah lepas tu molek dah. Dan lagi sunat memulai bercukur itu pada sebelah yang kanan. Tak kanan kalau nak cukur molek. Dan sunat tak kala bercukur itu hendaklah menghadap kiblat. Dah, molek cukur tu menghadap kiblat. Dan lagi sunat takbir kemudian daripada selesai bercukur. Lepas selesai cukur takbir lah. Allahu Akbar dan sebagainya. Dan lagi sunat meratakan cukur itu pada lelaki hingga sampai kepada tulang pelipisnya dah. Tepi dia lah. Pelipis dia ni pun habis cukur dah. Jadi itulah tempat kesudahan rambut kepala dah. Tepi ni lah rambut kepala pula. Dan menyukur kepala itu terafdal bagi lelaki dan terafdal bagi perempuan dan khunsa itu bergunting saja dah. Jadi lelaki je molek cukur ni, perempuan ni molek gunting saja. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alan nisa halaq, innama 'alaihinna al-qasr." Rawahu Abu Daud. Yakni tiada sunat bagi perempuan itu bercukur kepala.
Hanya sunat pada yang bergunting jua. Dan makruh bagi perempuan bercukur tetapi haram jika tiada dengan izin suaminya. Jadi hari kali kita beri lah. Dan tuannya tak bagilah. Jika jadi kurang dengan dia mengambil kesukaan atau jadi kurang harga hamba sahaya dia. Jadi kurang nampak uduh ke, kurang harga sahaya ke, nampak tak comel. Habislah perkara melibatkan rukun haji tu dan perkara sunat berkaitan dengan wukuf di Arafah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.